اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5 bayang ke-18 daripada atas. Muka surat 5 bayang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, yang pertama wujud. Artinya erti wujud ada, dan dikehendaki dengan wujud itu wujud yang zati, dengan makna bahawasanya ada Allah itu tiada memberi bekas oleh yang lainnya, lagi yang tiada menerima Adam, tiada pada sedia kala dan tiada pada sentiasa. Maka yang pertama, sifat yang pertama daripada 13 sifat itu, sifat yang pertamanya wujud. Sifat yang pertama daripada 13 sifat, yang mana jalanan kitab Faridatul Faraid adalah jalanan Imam Asy'ari, yang mana sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu adalah 13 sifat. Dan jalanan Imam Asy'ari ni jalanan yang muktamad, tetapi yang masyhur bagi kita adalah 20 sifat. 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi, yang mana sebut Maturidi lah, tapi masyhurnya adalah khilaf antara Imam Asy'ari dengan Fakhr Razi. Tapi Fakhr Razi ni ulama sebelah Imam Maturidi. Jadi dalam berkaitan dengan hak sifat 13 20 ni, ibarat adalah jalanan yang masyhur walaupun tidak muktamad. Jalanan yang masyhur walaupun tidak muktamad. Silap tadi, bukan Fakhr Razi, jalanan Imamul Haramain. Dia ada cerita di hadapan dalam kitab kita ni hak berkaitan dengan khilaf antara sifat 13 ataupun sifat 20. Jadi sifat 20 ni kita masyhur sebutnya adalah jalanan Imam Maturidi. Dalam kitab kita sebut jalanan ini Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Jalanan Syekh Sanusi dalam matan Umil Barahin, hak kata sifat 20 yang kita masyhurnya adalah jalanan Imam Maturidi. Masyhur 20, tapi jalanan yang rajih, yang kuat dalil dan muktamad adalah sifat 13, yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Sebelum tu kita berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, secara umum. Allah Ta'ala
bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, dalilnya ada langit, ada bumi. Bukan secara tafsil sifat 13 ataupun sifat 20 sahaja wajib berdalil. Bukan yang kita pegang secara ijmal terlebih dahulu. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, wajib berserta dengan dalil. Apa dalil? Apa tandaan yang kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Apa dalil kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada langit, ada bumi. Sebabnya kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, berarti akan bersifat dengan sifat kekurangan. Kalaulah Allah sendiri bersifat dengan sifat kekurangan, kekurangan di Allah sendiri pun tak boleh nak selesai, macam mana Allah nak buat langit dan bumi? Jadi sekarang ni langit buminya ada dah. Ni dalil bahawa Tuhan yang buat langit bumi ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Ni dalilnya ada langit, ada bumi. Atau secara ijmal. Barulah pergi secara tafsil satu-satu atas jalanan Imam Asy'ari 13. Wujud sampai ke kalam. Lepas tu jalanan Imam Asy'ari yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu ni 13, baki lagi 7 tu nak letak mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai ke kaunuhu mutakalliman. Tu sifat Allah kan? Sifat kesempurnaan bagi Allah. Berpegang secara ijma' cukuplah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Kaunuhu sifat Allah juga. Tapi tak wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Hak tu masuk dalam sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Mana di antara sifat kesempurnaan? Termasuk kaunuhu yang 7 tu lah. Jadi jalanan Imam Asy'ari, kaunuhu yang 7 tu berpegang secara ijmal. Sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata dalam kitab Faridah ni, yang pertama daripada 13 sifat. Tapi dalam kitab Faridatul Fara'id, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman didatangkan. Tapi habis sampai ke sifat yang ke-13, sifat kalam, kitab Faridatul Fara'id berhenti dulu situ. Berhenti dulu sampai kepada sifat 13. Lepas tu digi kepada pembicaraan nafsiyah, ada 1 wujud. Salbiyah ada 5, kidam sampai ke wahdaniyah. Ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah ada 7. Mana maknawiyah yang 7? Yang pertama kaunuhu qadiran. Ada kaunuhu qadiran, tapi bukan nombor 14. Yang pertama jadinya. Dalam kitab Faridatul Fara'id. Dalam kitab Faridatul Fara'id bukan hanya kaunuhu didatangkan, sifat idrak, sifat takwin pun didatangkan juga. Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Itu jalanan yang tidak muktamad dan tidak masyhur. Tidak muktamad serta tidak masyhur. Jalanan sifat 13 muktamad tapi tidak masyhur. Jalanan sifat 20 masyhur tetapi tidak muktamad. Jalanan sifat 24 tidak muktamad dan tidak masyhur. Sifat 24 pula dah. Mana 24? Kaunuhu ni sifat idrak, sifat takwin. Kemudian kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. 4. Jadi 24. 24. Tambah dengan sifat idrak dan tambah dengan sifat takwin. Dalam kitab kita ni bukan hanya kaunuhu, memang didatangkan kaunuhu, bukan sifat idrak, sifat takwin pun didatangkan juga.
Sifat idrak ni, dengan sifat idrak Allah Ta'ala mendapat akan kitanya perkara tersebut, perkara tu kasar ke, perkara tu wangi ke, perkara tu manis ke, Allah Ta'ala dapat dengan sifat ilmu. Hak jalanan sifat idrak ni Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak lah, bukan dengan sifat ilmu. Allah dapat, tahulah kita kata, Allah dapat bahawa perkara tu perkara yang licin, perkara yang kasar. Benda tu benda yang wangi, benda tu benda yang busuk, benda tu benda yang manis, benda tu benda yang masin. Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Kita tak, Allah Ta'ala dapat dengan sifat ilmu. Jadi kalaulah idrak ni, kalau disebut dengan kita, hak kita dapat dengan panca indera. Panca indera sentuh, panca indera bau, dan panca indera rasa. Ada ni? Kan kita, kalau kita kan ada 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran. Penglihatan tu besar, pendengaran tu sama. Hak 3 lagi, hak 3 lagi. Hak 3 panca indera lagi. Apa? Deria tak panggil deria. Kan kita ada deria lihat, deria dengar, deria sentuh, deria bau, deria rasa. Ada ni. Deria sentuh, kita dapat tahu perkara tersebut kasar ke, licin ke, kan dengan sentuh kan. Ada orang hilang deria sentuh, dia kena penyakit angin. Jadi apa panggil apa? Tubuh dia tu mati dah. Mana kalaulah sentuh dengan benda kasar, dengan benda licin, dia tak perasan pun lah kasar ke licin. Kalau kita dapat dengan deria sentuh, deria bau, dengan deria bau, wangi busuk. Ada orang hilang deria bau, dia wangi busuk, dia tak ada wangi busuk ni. Hilang deria bau. Satu lagi, deria rasa. Deria rasa ni Tuhan letak di lidah. Deria bau Tuhan letak di hidung. Deria sentuh Tuhan letak di anggota tubuh yang ada darah. Anggota tubuh yang ada darah nah. Anggota tubuh kita ada tak ada darah kan? Rambut tak ada darah, kuku tak ada darah. Hak tu tak ada deria sentuh. Kita ambil rambut kita pergi ubuh di benda tu. Boleh tahu tak benda tu kasar ataupun licin? Ataupun kita kuku kita ni, kita pergi letak di benda tu. Boleh tahu ke tak? Tak ada, sebab itu benda ni anggota yang tidak ada darah mengalir, maka tidak ada deria sentuh. Jadi Tuhan letak dia sentuh di tubuh kita lah. Ada darah tu lah. Deria penglihatan Allah Ta'ala letak di biji mata. Deria pendengaran Allah Ta'ala letak di gegendang telinga. Gitu tak? Tapi pegangan kitanya, semua perkara yang Tuhan letak di kita dinamakan makhluk. Makhluk tak bekas. Saat kita nampak, Allah buat. Saat kita dengar, Allah buat. Saat kita tahu benda tu kasar kelicing, Allah yang buat. Saat kita bau benda tu wangi ataupun busuk, bukan diri yang Tuhan letak di hidung yang buat, Allah yang buat. Kita makan, rasa manis, rasa masin, rasa sedap, diri rasa Tuhan letak di lidah. Diri rasa tu yang bekas? Tidak. Yang jadi kita rasa manis ke, masin ke, sedap ke, Allah yang buat. Sebab diri yang Tuhan letak kita ni makhluk tak bekas. Tapi cuma nak ceritanya, hak benda yang kita dapat dengan deria sentuh, deria bau, dia rasa, Tuhan dapat dengan sifat idrak. Ni atas jalanan kata sifat idrak tu lah. Lepas tu hak kita, Tuhan dapat dengan sifat ilmu. Licin ke kasar, Tuhan dapat dengan sifat ilmu. Wangi ke busuk, Tuhan dapat dengan sifat ilmu. Hak sifat idrak tak disuku pula waktunya. Satu lagi sifat takwin. Takwin ni mengada. Dah kudrah. Kudrah ni benda-benda kita ni kan, ni kita ni benda yang harus ada, harus tiada. Makna kita ni antara ada dengan tiada ni apa panggil apa? Sama berat, boleh terima belaka. Faham tak ni? Kita
Ada, boleh terima. Tak ada, boleh terima. Faham tak ni? Kita hari tu tak ada. Tengah tak ada tu, kekal tak ada dengan dia ada kan, boleh terima kedua-dua. Sekarang ni kita tengah-tengah ada ni, kekal ada dengan ditiadakan, boleh terima. Faham tak ni? Sama berat orang panggil. Jadi ketika kita tak ada, kekal tak ada dengan ada, sama berat, boleh terima belaka. Maka kudrah memberatkan kepada sebelah ada, takwin yang mengadakan sungguh. Gitu. Dibagi. Tu tak masyhur tu. Dengar apa pelik dah. Sekarang ni kita tengah ada. Tengah ada ni, kekal ada dengan ditiadakan sama berat. Jadi kudrah memberatkan sebelah ditiadakan nanti. Takwin yang meniadakan. Bagi dua gitu. Hak kitanya kudrah belaka. Hak kitanya dia bagi dua. Kalau biasa tu saya buat misal, beza antara kudrah dengan takwin ni, kalau orang nak nasi, dia kata nak nasinya guna. Api kuat itu kudrah, api slow itu takwin. Sekarang hak berah ni, nak pergi berat jadi nasi dengan api mana? Api kuat. Lepas tu kalau terus api kuat boleh tak jadi nasi? Taklah jadi angin lah. Jadi nasi. Tapi nak pergi berat daripada asalnya berah kan? Nak pergi berat jadi nasi dengan api kuat. Tapi yang menjadikan nasi sungguh api perlahan. Jadi api perlahan tu takwin. Api besar tu kudrah. Faham tak ni? Dia bagi dua. Ini cerita api besar ke api kecil ke tu cerita asbab yang menjadikan perbuatan Allah. Tapi cuma nak ceritanya dia bagi dua antara takwin dengan kudrah. Kita dah kudrah belaka. Lepas tu ada pula kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Jadi sifat wajibnya 24. Lawangnya 24. Jadi semua sekalinya tambah lagi 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, semua sekalinya 58. Pelik pula kita. Kita biasa 50. Hak sifat 20 ha. Jadi dalam kitab kita ni memang didatangkan sifat 20, kaunuhu, bahkan ditambah dengan sifat idrak, ditambah dengan sifat takwin. Gimana kita? Tak ingat dah pembicaraan sifat idrak, pembicaraan sifat takwin. Tak dang ke? Ini kitab Faridatul Faraid raung yang kedua. Cerita idrak takwin macam tak je lalu lagi kitab Faridatul Faraid. Ke masa tu tak lagi? Ya ke? Mana? Tak sifat idrak tu tahu apa? Hak 2014 tu sifat ke apa? Yelah hak start dengar tu lah. Tahun berapa? Dan daripada awal? Datang idrak dengan takwin. Tahun berapa Mi? Idrak dengan takwin. Mi? Tahun berapa? Nak cari pun payah nak jumpa dah nampak. Jumpa dah? Idrak takwin ni lepas ada kaunuhu tu lah. Habis kaunuhu sifat maknawiyah, dia terus pergi pada idrak dan takwin. Tahun berapa? 2015. Idrak dengan takwin. Dah? 2015. Tak lagi. Mari dah. Lepas tu? Idrak takwin macam baru dengar je. Kalau gitu kok kita faridah sokmo 10 kali pun. Dah. Macam tak pernah pun. 2015 sebab idrak takwin ni tengah kitab dah, tengah kitab Faridatul Faraid ni. Ada tu dah. Ada tu lepas tu.
idrak takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Itu sifat ma'nawiyah bagi idrak dan takwin. Di hujung pembicaraan sifat kaunuhu tu. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid memang jalanan sifat 13. Tetapi didatangkan kaunuhu cukup sifat 20. Jalanan yang masyhur. Tapi sini ni dia kata yang pertama daripada 13 sifat. Kita ingat 13 sifat ni berlaku atas mazhab Imam Asy'ari. Mana yang pertama? Wujud. Erti wujud ada. Erti wujud ada. Dan dikendaki dengan wujud itu. Dikendaki dengan kata ada ni. Sebab kalau sebut kata wujud, kalau sebut kata ada, kita pun wujud, kita pun ada. Kita bersifat dengan sifat wujud. Kita bersifat dengan sifat wujud. Ni kita ada ni. Hak dikendaki dengan sifat wujud, sifat yang pertama ni, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikendaki dengan wujud itu. Wujud sifat Allah yang pertama ni. Kemudian sebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-13 sampai ke yang ke-20. Nombor-nombor tu, susung nombor ni, susung bukan sifat Tuhan susung gitu. Cuma sifat 13 ke sifat 20 ke, kok mana pun kena bilang satu-satu. Boleh tak kita nak sifat 13 ataupun sifat 20 ni sebut secara serentak? Boleh? Memang tak boleh. 13 ataupun 20 sifat ni memang kena sebut satu-satu. Kena tertib, kena susung. Jadi tertib ni dia panggil tertibu zikri. Susung kerana kita nak sebut. Kalau tak susung tak boleh nak sebut. Tapi sifat Tuhan bukan susung gitu. Pada ni. Kalau susung gitu sungguh dia panggil tartibul waqi'. Waqi' sebenar-benar sifat Tuhan dikenal nombor 1 wujud. Baru timbul yang kedua kidang. Baru timbul 3 bakar. Jadi sifat Tuhan hak kodingnya wujud. Yalah hak lain jadi baru pulaknya. Sebab dia jadi nombor 2, jadi nombor 3 timbulnya kemudian. Pada sifat Tuhan koding belaka. Jadi nombor 1, 2, 3 susung hanya susung kerana nak menyebut. Bukan dipanggil tertibul waqi'. Bukan hakiki disusung gitu dak. Adapun kita tertib sembahyang, tertib wudu, tertib hakiki tu. Waqi' dia gitu dah. Sebenar-benar sembahyang dia kena susung gitu. Takbir, niat, Fatihah, rukuk, iktidal. Hak tertib itu tertib sungguh. Kalau tak tertib gitu tak panggil sembahyang. Sama juga dengan rukun wuduk tertib. Tu tertib berwaqi' dia panggil. Memang wuduk tertib, memang kena tertib gitu. Waqi' dia mana hakiki dia di perkara ni memang kena gitu. Kalau kita pergi basuh tangan dulu sampai ke siku tak panggil wuduk. Kita pergi sapu kepala dulu tak panggil wuduk. Kau ke mana kena basuh muka dulu. Tu dia panggil apa tu? Tertib susung hak waqi'. Memang wuduk dia gitu. Adapun sifat Tuhan susung 1, 2, 3 bukan sifat Tuhan gitu. Tapi susung satu-satu kerana tanpa susung tak boleh nak sebut. Kita bukan 13 sifat, bukan 20 sifat. 2 sifat pun tak boleh nak sebut seketul. 2 sifat kena sebut orang ni dulu dan barulah sebut orang yang kedua. Jadi susung tu apa? Tertibu zikri, susung kerana kita nak menyebut. Tapi ulama oleh kerana kena susung sifat Allah ni, ulama susung ni ada hikmah dia pula. Bukan susung saja. Kalau nak cerita hikmah, tuan susung sifat yang pertama, yang kedua, ketiga ni panjang lah. Ni kata sifat 20 ni penuh dengan barakah. Ulama muktabar yang susung dipakai oleh ulama muktabar 1000 tahun lebih dah. Tak usah duduk nak cabar lah sifat 20 ni. Jadi sebelum nak cerita sifat apa-apa, sifat wujud dulu kita cara. Ke mana? Nak sebut apa perkara, sifat apa-apa, wujud dulu. Pokoknya pun. Kemudian wujud ni wujud macam mana? Wujud yang hakiki. Wujud hakiki ni macam mana? Wujud yang tidak ada permulaan. Baru wujud hakiki. Disusuli dengan sifat kidam.
Faham tak? Kita wujud hakiki ke tak? Wujud sebenar-benar ke tak? Wujud sebenar-benar warna dulu tak ada. Nanti pula tak ada. Ada kita ni bukan ada yang sebenar-benar. Kalau kita ada yang sebenar-benar, ada yang wajib, mesti ada sedia kala. Mana ada kita ni harus je. Mana bukti ada kita harus? Dah sebelum ada kan tak ada kan? Lepas tu jadi ada. Nanti jadi tak ada. Mana ada ni bukan ada yang wajib, ada yang harus. Ada pun ada Allah, ada yang wajib, ada yang hakiki. Ada yang wajib, yang hakiki ni mesti ada, tidak ada permulaan. Itu dia nombor 2 sifat kidam. Bila tidak ada permulaan, nak ada kesudahannya kok mana? Permulaan pun tak ada. Sebab hak ada kesudahan adalah perkara yang ada permulaan. Asal tak ada, jadi ada. Ada tak ada semula lagi. Mengasal dia tak ada. Sebab itulah kalau lah kata terlucu satu sifat Allah. Contohlah, Allah tidak baqa, tidak kekal. Dengan sendiri Allah tidak kidam. Bila Allah tidak kidam, Allah tidak bersifat dengan sifat wujud yang hakiki. Dia pun lalu ada orang lain. Sebab dia kait. Ulama susung wujud, kidam, baqa ni kait. Ada. Bila Allah ada, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, Allah tidak serupa dengan perkara yang baru. Keluar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini susunan ni. Lepas tu susun daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah. Lepas tu barulah masuk sifat kudrah sampai ke sifat kalam. Dia ada kaedah tahliyah pula. Tahliyah. Dia kha, lepas tu buang titik jadi ha. Tahliyah. Tahliyah ni kita nak buang sifat yang tidak selayaknya bagi Tuhan. Mana sifat tak selayak bagi Tuhan? Ada permulaan. Tuhan apa gitu? Jenis pesen kena buat juga ni. Tak ada. Tak selayak Tuhan. Buang tu dulu. Lepas buang sifat yang tak selayaknya, hiasi pula dengan sifat ketinggian. Mana? Qudrah, iradah. Macam kita ngaji ilmu tasawuf lah. Takhliyah, bersihkan hati daripada sifat mazmumah. Tahliyah, hiasi hati dengan sifat mahmudah. Lepas tu dalam kitab tasawuf, dia akan memulai dengan 10 sifat mazmumah. Barulah 10 sifat mahmudah. Sebab nak hiasi hati dengan sifat mahmudah, kena bersihkan dulu daripada sifat mazmumah. Dia gitulah. Ke mana kita? Kita ni nak jangok, nak pakai comel, pergi mandi dulu. Biar bersih dulu. Barulah jangok. Ke mana? Tuang tak mandi, busuk bangun. Tiba-tiba jangok dah. Tu. Tak apa nak tu. Lepas tu kena standby tali tu. Standby tali nak berkah. Dah mandi dah apa dah busuk bangun. Dia pun solek muka dia, pakai baju comel. Bukan. Nak solek, nak pakai baju comel, buang dulu hak kotoran ada di tubuh kita. Itu tahliyah. Jadi kaedah sebab dulu pun tahliyah. Buang dulu sifat yang tak selayak bagi Tuhan. Ada permulaan, itu tak selayak. Lepas tu barulah kudrah, iradah, ilmu. Lepas tu kenapa dimulai dengan kudrah dulu? Iradah, ilmu, hayat. Hayat ke diam? Kalau kira-kira hayat dulu. Kira hayat dulu ni pada ta'akul. Sebab sifat Tuhan qadim belaka, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Faham tak? Tapi segi ta'akul kita, dari segi nampak di akal, hayat dulu, baru nak cerita ilmu, baru nak cerita iradah, baru nak cerita kudrah. Ke mana? Kalau tak ada sifat hayah, ilmu, iradah, kudrah, nak ada mana? Hayah dulu lah. Baru pergi pada Tuhan yang hidup ni bersifat dengan ilmu, tahu. Bila sifat dengan ilmu, Tuhan pun menentu. Dah tahu, menentu. Iradah. Bila menentu, buatlah kudrah. Ni pada ta'akul. Tapi sifat Allah, qadim belaka. Tapi kenapa dimulai dengan kudrah? Ni. Ni nak cerita kedudukan sifat 20. Dimulai dengan kudrah. Sebab yang nyata depan kita sekarang adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Hak nyata depan kita ni hak nyata ni.
Ada. Lepas tu sifat tu saya panggil sifat ibras. Ibras mana apa? Menyatakan kepada kita apa yang Tuhan tentukan pada azal. Tapi nak ceritanya hak nyata ni datang daripada sifat kudrah Allah. Lepas tu dimulai dengan kudrah. Tambahan pula sifat yang keenam wahdaniyah. Kalau kaedah sifat 20, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Ni sini kadang-kadang ni hak banyak-banyak terpesong ni. Apa makna keesaan pada perbuatan? Kesemuanya perbuatan Allah. Kesemua perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk yang bekas, tidak ada. Dan tidak ada perbuatan makhluk bekerjasama dengan perbuatan Allah, tidak ada. Kalau bekerjasama macam mana? Tuhan bubuh kudrah di hamba. Tenaga ni Tuhan letak di kita. Kemudian kudrah lah pula yang memberi bekal. Apa panggil apa tu? Bekerjasama. Kerja Allah separuh, kerja hamba separuh. Kerja Allah bubuh kudrah di hamba. Zahirnya mai daripada makan minum lah. Maka terhasillah kudrah tenaga. Lepas tu beres kerja Allah. Lepas tu kerja apa pula yang bekal? Kudrah ni pula yang bekal. Ni panggil berbilang bekerjasama pada perbuatan. Ni mustahil, ni sesak ni. Ni kan mutasil pada perbuatan ni bekerjasama. Kenapa? Tuhan buat separuh, bubuh kudrah di hamba. Lepas tu kudrah ni pula yang memainkan peranan yang bekal. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Semua perbuatan Allah. Bubuh tenaga di hamba, perbuatan Allah. Menggerakkan tubuh hamba, perbuatan Allah. Bukan perbuatan tenaga tu. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Ni nak mati ni pun satu hal dah. Keesaan pada perbuatan ni, perbuatan Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Itu sifat yang 7 kudrah. Ini hak nyata ni. Kemudian Tuhan buat ni, Tuhan ada penetapan ke tak? Tuhan ada penentuan ke tak? Tuhan ada penetapan lah. Kita pun kalau buat apa-apa ada penetapan, ada pelang, ada perancangan kan? Ke pakar ni nak mari surah imam ni pun tak ada perancangan. Tak ada. Tiba-tiba pakai baju turun dah orang gimana? Siapa sini? Gitu. Apa tak ada penetapan perancangan mesti ada nah. Nak mandi pukul berapa, nak makan pukul berapa, nak pakai baju mana, baju ni minggu lepas pakai dah tak boleh pakai nanti orang dapat pakai waktu tulis. Dia kena ada perancangan lah. Lepas tu nak lalu kut jalan mana, jalan banyak, ni ada perancangan. Tak ada, kita sendiri pun buat apa-apa mesti ada penetapan terdahulu. Jadi Tuhan buat ni Tuhan dia tak penetapan. Tuhan telah tetapkan pada azal. Tuhan mana yang tetap pada azal? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tengok. Sifat yang ke-8 iradah. Ni panggil sifat 20. Tuhan menetap, Tuhan memutus, Tuhan menetap, Tuhan memutus ni Tuhan tahu ke tak? Hak Tuhan letak selaras dengan apa hak Tuhan tahu. Maka sifat yang ke-9 sifat ilmu. Barulah Tuhan yang buat, Tuhan yang menetap, Tuhan yang mengetahui ni, Tuhan yang bersifat dengan sifat hayat. Ni kaedah sifat 20. Sebab itulah kita nak mentauhidkan Allah, tak ada kaedah yang terbaik untuk zaman masa kita ni melainkan kaedah sifat 20. Barulah kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ngaji sifat 20, tak capai nak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah pada perbuatan lah. Mentauhidkan Allah pada zat Tuhan, zat yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Orang Islam sama je. Orang Islam pasti berpegang Tuhan satu, tak ada Tuhan yang kedua. Itu keesaan pada zat tetap dah. Keesaan pada sifat Allah satu-satu belaka. Kudrah pun satu, iradah pun satu. Tak ada orang Islam berpegang sifat kudrah Allah bukan 1, 2, 3 mana. Tak ada. Semua orang berpegang keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Sebab zahirnya perbuatan makhluk, hak zahirnya perbuatan hamba. Bukan gitu. Siang malam hak berlaku ni perbuatan kita. Perbuatan kita lah. Sebab kita ada tenaga. Hak nampak, kita nampak sebab kita ada mata. Hak dengar, kita dengar sebab kita ada gegendam telinga. Sentuh pun kita, bau pun kita yang bau, rasa pun kita yang rasa. Hak zahirnya kita belaka. Tapi sebenar-benarnya semua yang berlaku keesaan pada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Ini payah ni. Tapi nak kemah ni kaedah sifat 20.
tak ada jalan lain. Ini nak cerita bab susunan tu. Tuhan susung wujud kita ni, susunan hak ulama susung tu. Hak ulama susung itu semua mari daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama yang susung kan ada seperti ulama-ulama muktabar yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai kurung yang keempat, awal lagi tu. Kita kurung yang ke-15. Hak ada di kita ni orang panggil buah hujung rating. Tahu buah hujung rating? Tahu tak? Buah hujung rating. Tak jangan cakap gitu orang lain ni. Tak jangan cakap. Buah hujung rating. Buah hak ngelah tu, nampak je molek kita buka, orang apa? Kopeng apa? Komen gitulah. Nampak kat luar comel, buka kat dalam tu panggil apa? Buah hujung rating. Hak ngelah. Hak molek, hak mula-mula comel, hak ngelah. Kat luar comel. Buka kat dalam gitu. Ni apa panggil buah hujung rating. Hak kita sekarang ni kurung yang ke-15. Orang hak dapat buah hujung rating ni hak nak mempertikaikan kaedah sifat 20 ni, dia sendiri pun syariat pun dak lepas-lepas hak ni ulama-ulama muktabar yang ada maqam kedudukan di sisi Allah Taala. Mereka ulama susung ni bukan susung dengan akalan kosong. Ini semua ada kurniaan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni setakat ilmu kasbi je. Ilmu hak kita usaha dengan belajar. Ilmu kurniaan tak ada pun. Mereka ni ilmu kasbi tetap dah. Ilmu yang dapat dengan usaha. Ilmu kurniaan Allah. Ilmu kurniaan Allah. Tahu tak ilmu kurniaan Allah? Orang panggil ilmu laduni tu. Dia ni sebut ilmu laduni orang apa? Ilmu laduni tu hak sesat. Hak tu hak sesat. Dia ngaku di laduni. Padahal ada lagu ni je. Ilmu laduni dia ngaku. Hak ini hak ilmu laduni sungguh. Ilmu kasbinya cukup, amalnya cukup. Tuhan kurnialah. Hak ni yang Nabi katakan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima. Sesiapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, warasallahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan mewarisi akan dia akan ilmu yang dia tak tahu. Ni ilmu kurniaan. Ada ni. Kita kan belajar kita beramal, belajar kita beramal. Lepas tu kita belajar kau terbuka, kau nampak, kau terbuka, kau nampak. Dulu payah nak faham. Sekarang jadi mudah faham. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Walau kalau kira usaha kita, usaha yang sama, otak yang sama kalau nak kira. Tapi kenapa kita belajar sikit sebanyak kita beramal, kita beramal, lepas tu kita belajar kau terbuka. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula orang salah faham. Nabi kata sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Tuhan akan beri ilmu lain. Lepas tu dia belajar ke tak? Dia tak belajar. Lepas tu mana? Dia tahu satu, dia amal satu. Lepas tu nanti Tuhan beritahu orang lain pula. Pasal tu. Ada pasal tu. Dia tak mau belajar. Dia kata dia belajar. Kita beri ilmu lah kita. Senang dia ni. Hak belajar tu wajib. Hak Tuhan nak kurnia tu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang faham tak? Ayah belajar. Tahu satu, amal. Tahu satu, amal. Benda Tuhan biar lain pula. Amal pula. Tengok-tengok tak ada tambah pun ilmunya. Pasal tu je lah. Tuhan beri ni ilmu kurniaan. Ni ulama-ulama muktabar dahulu disusun kaedah sifat 20 contohnya. Jadi nak cerita bab sifat Allah, yang pertama kena cerita sifat wujud dulu. Sifat ada. Dan dikehendaki dengan wujud itu. Ada tu wujud yang zati. Apa benda pula yang zati-zati ni? Wujud yang hakiki dia panggil. Apa makna wujud yang hakiki? Wujud yang sebenar-benar. Wujud yang zati, benar yang sebenar-benar, yang tidak bersangkut paut dengan apa-apa pun. Ada pun kita ni panggil wujud aridi. Arid mana apa? Diwujudkan oleh Allah. Wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar kalau kita panggil kok. Wujud yang sejati.
Wujud yang sebenar-benar, wujud yang macam mana? Wujud yang tak ada sangkut paut dengan apa-apa. Ada sedia kala. Itu wujud zati. Kita ni ada kita bersangkut paut dengan Allah yang mengadakan. Tu wujud aridi gitu. Wujud timbul kemudian kerana diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan wujud sungguh. Tapi panggil wujud lah juga, tapi bukan wujud sungguh. Wujud yang sejati, wujud yang sebenar-benar adalah wujud yang tidak ada sangkut paut dengan apa-apa pun. Itu wujud yang zati. Mana wujud yang zati ni? Dengan makna, ni wujud zati ni. Bahawasanya ada Allah itu tiada dengan membekah oleh yang lain. Ayat dia payah nak faham tu. Apa makna wujud zati? Dengan makna bahawasa ada Allah Ta'ala itu tiada berbekah oleh yang lain. Mana apa? Tiada berbekah oleh yang lain mana apa? Dengan makna ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekah oleh yang lain. Kenapa? Tiada mengada oleh yang lain lah. Atau ada yang zati. Mana apa? Ada Allah ni bukan diadakan oleh yang lain. Atau makna tiada dengan memberi bekah ni mengadalah ataupun buat oleh yang lain daripada Allah. Itu ada yang zati, ada yang sebenar-benar. Ada sejati gitulah. Ada yang mana tidak diadakan oleh yang lain. Kita ni ada diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan wujud yang zati. Kemudian pula hak wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar ni lagi yang tiada menerima Adam. Tiada menerima Adam. Ada yang tiada menerima tiada. Ada yang tiada menerima Adam. Ada kita ni menerima tak Adam? Menerima tak tak ada? Menerima. Tunggu masa je kita tak ada ni. Ada yang hakiki, ada yang tak terima Adam. Tak terima tak ada lah. Ada yang wajib orang panggil. Ada kita diadakan oleh Allah. Mana diberi bekah oleh Allah. Allah yang buat kita. Kemudian ada kita ni menerima dan Adam. Menerima ketiadaan. Terimalah. Sebab kita asal pun Adam kan. Asal pun tak ada, Tuhan buat. Lepas tu, terima dah tak ada semula. Terima sebab asal tak ada. Asal tak ada kan? Terimalah tak adanya. Sebab benda asal mari daripada tak ada. Adapun ada Allah yang tidak diadakan, ada yang wajib, maka nak terima tak ada macam mana? Jadi Allah ni tidak menerima Adam. Tidak menerima Adam ni tiada pada sedia kala dan tiada pada sentiasa. Ayat dia. Tiada pada sedia kala. Maknanya tiada menerima Adam pada sedia kala dan tiada pada sentiasa. Maknanya tiada menerima Adam sebelah akhir. Mana apa ni? Tiada menerima Adam yang sedia kala ni, Adam yang sabik. Dan tiada menerima dan tiada pada sentiasa, mana tiada menerima Adam pada sentiasa pada sebelah akhir ni. Mana apa? Tidak menerima Adam yang lahik. Adam ada dua. Bukan Nabi Adam ni. Ni Ain Dal Mim. Adam lawan wujud. Pada ni wujud ada, Adam tiada. Jadi kita dak sebutlah tiada sebut Adam. Sebab kalau sebut tiada ni jadi acak kali sangat tiada. Mana apa? Lagi yang tiada menerima Adam. Mana apa? Tiada menerima tiada. Jadi orang dengar pun jadi berulang-ulang tiada ni. Jadi tak payah sebut tiada lah. Pakai Adam. Kita kan wujud dengan ada ni, sebut wujud tak apa dah. Kita faham dah wujud apa makna. Adam kita faham dah. Jadi tiada menerima Adam, sama ada Adam tu Adam yang dahulu. Tak terima. Adam yang kemudian tak terima. Kita terima dah Adam yang dahulu. Dipanggil Adam yang sabik, yang dahulu. Terima tak? Tak terima apanya? Kita memang asal daripada tak ada. Tak ada yang dahulu. Kita menerima dah Adam yang lahir yang akan datang. Terima tak? Terima tapi tak berlaku lagi lah. Kalau berlaku dah,
Tak ada lah sini. Kalau ada atulah je pula panggilnya. Siapa yang terima dah Adam yang lahir? Hak mati dah tu lah. Hak mati dah tu, dia sudah menempuhi Adam yang lahir, Adam yang akan datang. Menerima Adam yang sabit, Adam yang dahulu. Sebelum Tuhan buat kita Adam tiada. Tiada yang sabit, tiada hak pada sedia kala. Hak kita. Allah tiada menerima Adam yang dahulu dan tiada menerima Adam yang kemudian. Sebab apa? Ada Allah, ada yang qidam. Ada Allah, ada yang baqa. Bila ada Allah, ada yang qidam, makna Allah tidak menerima Adam yang dahulu. Kita dulu tak ada. Baru ada tu baharu. Allah ada yang qidam. Sedia kala dengan makna apa? Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan yang sabit yang dahulu. Tak ada. Tuhan tak ada Adam yang sabit. Kemudian Tuhan ada bersifat dengan sifat baqa, kekal. Apa makna kekal? Tuhan tidak menerima Adam yang lahir yang akan datang. Kita terima kedua-dua. Maka ada kita bukan ada yang hakiki. Gitu jelah. Ada yang hakiki hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dipanggil adalah. Jangan kata tak ada pula. Kalau kata tak ada tu cokok tak ada mana. Lepas tu hak dalil Quran pula Tuhan kata kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya mengabdikan diri. Mana apa? Makna Tuhan buat jin manusia. Kalau kata manusia tak ada, ayat apa mana? Kalau kita tak ada, Tuhan Rabbil Alamin macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi alam. Alam ni kita lah. Mana alam ni kena ada. Ni adalah kitanya. Tapi ada yang hakiki, ada. Ada yang diadakan oleh Allah. Yang asalnya Adam yang sabit, menerima Adam yang sabit. Akan datang Adam yang lahir, akan tak ada pula kemudian. Walaupun kemudian diadakan kembali, dibangkitkan kembali di hari akhirat, walaupun dibangkit kembali di akhirat, tidak ada kesudahan, kekal selama-lama kan syurga dan neraka. Tapi tak ada kesudahan pun, boleh terima tak ada? Boleh terima, cuma Tuhan kekalkan saja. Tapi boleh terima tak? Lepas dibangkitkan tak ada semula, boleh terima tak akal? Boleh terima. Tapi Tuhan yang kekalkan kita. Tapi terima tak ada kemudian pula. Tapi Tuhan kekalkan. Itu je. Ada pun kekal Allah, kekal yang hakiki, yang sebenar-benar. Memang sifat Allah dah kekal. Syurga, neraka, ahlinya kekal, bukan sifat dia. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni ada, sebab alam ni ada. Tapi ada yang hakiki ke tak? Bukan ada yang hakiki. Sampai satu peringkat Tuhan lenyapkan ada yang majas ni, bukan hakiki. Maka yang ada di basirah mereka hanyalah ada yang hakiki, ada Allah Subhanahu wa taala. Ni sampai makam fana. Ni tak boleh lakung ni. Hak lakung ni dikaruk ni. Yang ada hanyalah Allah. Yang lain tidak ada. Lepas tu cokok-cokok, itulah Allah ditunjuk. Allah tu kafir. Lepas tu sampai kepada makam tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Itu makam fana di basirah mereka. Sebab apa? Sebab Allah lenyapkan hak ada yang umpama bayang. Yang ada di basirah hanya ada yang hakiki. Di mata hati hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat sekalipun, basirah hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, sebab di hati hanya ada Allah. Ni tak boleh lakung ni. Ni banyak lakung ni. Allah di hati. Allah di hati. Semua ni Allah belaka ni. Allah belaka ni. Allah belaka ni. Sampai pengkat, nak tengok tak Tuhan? Tengok Tuhan kan pula. Ni orang ngaji ni. Ngaji jenis tinggi ni. Nak tengok tak Allah? Mana pula dia pun bangun jalan. Ni Allah. Allah mana pula? Allah yang menjalankan, menggerakkan. Masa jalan, masa gerak je Allah buat. Dan masa hidup diam tu bukan Allah buat. Ni nak berlakon ni. Dalam kitab Haqiqah cerita orang makam fana. Apabila datang iza ja'al haq wa zahaqal batil tu kan, lenyaplah hak palsunya.
Yang ada yang hak. Siapa dia hak? Allah Ta'ala. Al-Haqqul Mubin. Al-Haq tu kan nama Allah tu kan. Jadi bila datang yang hak, hak batil, hak palsu lenyap. Mana hak palsunya? Kita lah. Sebab apa? Ada kita ni umpama bayang je. Itu pada hakiki. Umpama bayang. Bayang ni ada apa dak bayang ni? Ada gapo peranang dak bayang ni? Ada. Kita lalu bawah pokok, nampak bayang. Kita kena elok sebab langgar bayang ke bawah kita. Kan eh? Sekarang kita nak lalu, ada nampak bayang pokok. Kita kena lari daripada bayang. Sebab kalau kita lalu je, langgar bayang tu memang ke bawah kita. Tak ada gapa-gapanya bayang tu. Tu kita. Tapi bayang tak ada gapa-gapa. Bayang tu menjadi tanda adanya pokok. Ada kita ni bukan ada yang hakiki pun. Ada kita menjadi dalil adanya Allah. Tapi ada kita bukan ada yang hakiki. Sebab apa? Asalnya tiada. Sekarang tunggu je. Tiada yang akan datang pula. Bila-bila masa. Bahkan kita sedang ada sekarang ni pun dikekalkan ada oleh Allah. Bukan sifat kita sebenarnya. Kekal ada ni Allah yang kekalkan. Bukan Allah hanya mengada. Allah hanya meniada, mematikan. Tak? Tengah-tengah ada ni pun Allah yang kekalkan ada. Ada seumpama ni ada yang sebenar-benar. Ada yang panggil apa? Ada yang aridi, ada yang idafi sahaja. Sandar kepada Tuhan yang mengadakan, maka jadi ada. Kita kena kata ada. Kena kata ada sebab Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb kepada alam. Alam ni kita. Allah Tuhan. Kita ni marbub yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang dimiliki oleh Allah ni ada ke tak? Mesti ada lah. Tapi bukan ada sebagaimana ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Allah, ada yang zati, ada yang hakiki. Yang tidak diadakan oleh yang lain dan tiada menerima Adam yang dahulu dan tiada menerima Adam yang kemudian, dengan bahawa ada Allah, ada yang qidam dan baqa. Itu ada yang hakiki. Dan wujud itu sifat yang subutiyah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat, tiada ia makna yang lebih atas zat. Ni kedudukan sifat wujud, sifat yang macam mana? Ni dipanggil rawamidil ilmi. Ni hak dalam-dalam, hak fardu kifayah. Yang kita nak pegang, ada Allah, ada yang sebenar-benar, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Tu kita duk pegang. Kan kita pegang wujud, qidam, baqa. Bila kita pegang wujud, qidam, baqa, berarti kita pegang wujud yang zati. Kita nak je sebut wujud zati, wujud hakiki tak pandai pun kita. Tapi kita pegang Tuhan ada macam mana? Ada yang tidak ada permulaan, qidam. Ada yang tidak ada kesudahan, baqa. Tu wujud zati. Itu wujud yang hakiki. Kita ada, tapi asal tak ada. Nanti tak ada. Itu bukan wujud yang hakiki. Gitu je lah. Kita rasa mana? Rasa sama wujud Allah dengan wujud kita? Itu tetap dah kitanya. Cuma kita ni menjelaskan lagi kepada kita. Yang memang pegangan kita gitu. Allah ada yang tidak ada permulaan. Allah ada yang tidak ada kesudahan. Itu dipanggil wujud yang hakiki. Wallahu a'lam.